الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف صلى الله عليه وسلم: قال المؤلف صلى الله عليه وسلم: أباح لك أن تنظر ما في المقونات وما أذن لك أن تقف مع ذوات المكونات. Artinya telah diharuskan bagimu menilik kepada barang yang di dalam segala yang diadakan. Tiada diberi izin bagimu berhenti serta segala zat yang diadakan, kerana itu adalah hijab. Di sambungan daripada matan dulu, persoalan kita memerhatikan segala khalaik, dan Tuhan menzahirkan segala mawjudat, iaitu untuk manusia terkembali kepada Dia. Jadi sekata ini, wa'lam annahu ta'ala abahalak, Allah Ta'ala mengharuskan bagi kita antanzura, bahawa kita melihat bil basar, dengan mata luar, ma fi mukawwanat, akan barang yang telah diciptakan daripada mukawwanat, itu segala makhluk. Ia telah sudah mematikan minal ibar wal ayat, supaya kita mengambil akan pengiktibaran, dan juga mengambil sebagai tanda-tanda ayat, mana tanda kebesaran Allah Ta'ala, keagungan Dia. Ayat dia ada dua, satu ayat al-makru'ah, tanda-tanda kewujudan, kebesaran, keagungan Tuhan yang maha dahsyat, ialah ayat al-makru'ah yang dibaca, ialah Al-Quranul Karim. Satu lagi ayat al-manzurah, mana tanda ayat, mana tanda manzurah, yang dilihat, iaitu sekalian alam di sekeliling kita, di mana saja kita berhadap, sama ada zahir atau batin, maka di sana terang bagi kita, ia telah menunjuk atas asarul asma' wa sifat, litastadilla biha ala asaril asma'i wa sifat, supaya menunjuk atau nak tunjukkan kepada kita dengan asar tadi, itulah segala kesan asma', nama-nama Tuhan, sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi semua makhluk, termasuk diri kita yang kerdil ini, ialah tempat zahirnya sifat dan asma' ni. Dipanggil mazhar. Mazhar makna cermin untuk memandang kebesaran, keagungan nama-nama Tuhan dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha agung. Maka di sini ada dua perkara, satu diarah dan satu dilarang. Tuhan arahkan abahalaka antanzura ma fil mukawanat. Tuhan arahkan kita supaya melihat, sebab itu adalah cermin. Kalau kita lihat cermin, maka kita akan nampak gambar di dalam, dengan syarat cara dia betul. Yang memandang tadi, matanya tidak ada masalah, dan cermin jangan dia berdebu di terang, maka jelas kita akan nampak, bernikmat memandang dengan jelas. Itulah rohani kita. Bila dia bersih, maka jatuh saja pandangan lahir dia serentak dengan pandangan batinnya terbuka, sebagaimana kalam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah qablah. Aku tidak lihat dengan mata lahirku, melainkan mata hatiku dah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ma azna laka an taqif,
Dan Allah Ta'ala tidak izinkan kita antakifa ma'az zawatil mukawanat, kita memberhentikan pandangan kita batin tadi kepada makhluk. Mana jangan kita tertarik, jangan kita terhenti atau jam. Bila pandang je makhluk, habis tenggelam. Ini kebanyakan yang berlaku. Ya, kita pandang aja, maka jatuh hati dengan makhluk, maka terhijab dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal makhluk ni bayangan, tak ada hakikat. Wujud makhluk ni ialah bayangan kewujudan Tuhan. Membayangi mana menjadi dalil menunjuk kepada keagungan kebesaran Allah yang maha dahsyat. Jadi di sini diharuskan bagimu kepada menilik kepada barang yang dalam segala yang diadakan. Maknanya Tuhan suruh qulin zuru maza fis samawati wal ard. Tuhan suruh berhati tu. Ya, tapi tiada diberi izin. Dia tak benarkan bagi kita berhenti serta segala zawat. Mana jangan kita sangkutkan hati kita, ya, ataupun ikatkan kalbi kita dengan segala yang kita pandang. Kalau kait aja tambat, jawab dia kita tak boleh berjalan. Ya, insan tadi tak boleh berjalan ke hadirat Tuhan sebab berjalan dari rohani. Bila kita berhentikan saja habis. Ya, dia merupakan al-hijab wa ainuz zulmat. Kita memandang tu kalau terhijab dengan Tuhan, pandang kepada makhluk tidak nampak khalik. Pandang kepada akuan tidak nampak mukawwin, itulah Allah Ta'ala. Maka orang tu tenggelam dalam zulumat. Dia panggil ainuz zulmat, itulah kegelapan. Ya, kegelapan bila gelap, macam mana kita nak berjalan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab disuruh kita banyak bersihkan kegelapan, sama ada dalam bentuk maksiat yang zahir atau yang batin, atau dalam bentuk ghafalat, kelalaian. Ya. Jadi bila kita bersihkan dengan taubat, Masya Allah, ya, maka hati itu akan jadi bersinar dan dia mudah memandang dan merasakan kenikmatan dengan Tuhan. Iza tabal abdu farihat bihi daru minal jannah wa tafrahu bihi as-samawati wal ard war rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, wal haqq subhanahu wa ta'ala lam yarda minka an takuna muhibban bal mahbuban wa ainal mahbub minal wa ainal mahbub minal mahbub. Artinya apabila bertaubat saja seorang hamba, iza tabal abdu, dia seorang hamba itu bertaubat sama dosa besar kecilnya kelalaian dia, farihat bihi daru minal jannah, maka gembiralah, seronoklah, ya, syurga, langit, bumi. Lebih-lebih lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sangat gembira apabila seorang hamba itu bertaubat, mana kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Rasulullah sangat gembira. Kemudian didatangkan sini firman Allah Ta'ala, qulin zuru maza fis samawat, qulin zuru maza fis samawati wal ard walam yakul, ya, walam yakul unzuru as-samawat, walam yakul unzuru samawat li'alla yadulluka ala wujudil ajrami. Firman Allah Ta'ala, kul, katakan olehmu, unzuru, mana tilik oleh sekalian kamu, tilik oleh kamu apa yang di dalam 7 petala bumi, langit dan 7 petala bumi. Dan tiada dikatanya tilik oleh kamu 7 petala langit, ya. Allah tak sebut unzuru as-samawat, tapi Tuhan sebut kulin zuru maza. Dia ada apa? Maza fis samawat, apa yang ada di sebalik kejadian langit bumi ini. Yang ada ialah tanda-tanda, ataupun dipanggil mazhar tadi, tempat zahir, cermin. Jadi semua sebenarnya ini mencerminkan, membayangkan kekuasaan, kebesaran, pentadbiran di dalam setiap saat. Kalau sekiranya kita pandang terus kepada langit bumi saja,
ya, tidak mengambil dalam di apa yang ada, maka orang tu terhijab. Dipanggil mahjubun, orang yang didinding daripada Allah Ta'ala. Dan tidak ada satu azab yang paling besar apabila kalbi insan terdinding dari Tuhan. Nikmat paling besar bila terbuka kita dengan dia. Azab paling besar bila kalbi insan tidak boleh menghadap hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tu kita syukur kepada Ta'ala bila Tuhan izinkan kita dapat masuk dalam senarai golongan orang yang mencari jalannya, orang yang ingin sampai kepadanya, yang melakukan, ya, maknanya perintahnya. Ini di antara syukur besar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Tuhan biarkan insan tadi tenggelam dan hanyut dalam kelalaian wal'ayazubillah, ya, tiba-tiba dikejut dengan mati yang menunggu mereka azab yang sangat dahsyat. Dan kata olehmu, tilik olehmu apa yang dalam 7 petala langit dan 7 petala bumi. Apa yang ada? Tanda yang jelas maknanya, ya, terang. Dan tiada dikata tilik olehmu 7 petala langit. Kalau pandang langit bumi je, itu tak payah suruh hari-hari kita pandang. Buka je mata kita pandang bawah, bumi, atas, langit. Bahkan memandang tu yang tak berakal, haiwan pun boleh pandang. Maka pandangan kalau tidak membawa kepada, ya, rahsia di dalam tadi, maka pandangan dia sama dengan haiwan yang kaki 4 je. Ya, macam mana yang kaki 4 pandang langit, dia pun pandang macam tu juga, sama je lah, tak ada beza. Ya, dia mesti ada beza tu. Pandangan kita pandangan dalam tu, ya, terang memandang kebesaran dan keagungan dia. Ya, sebab ibadat bila bertapak di atas merasakan kebesaran, keagungan, kedahsyatan Allah, situ ada rahsia yang banyak dia akan buka oleh Ta'ala. Banyak pembukaan rahsia yang tinggi, yang besar, ya, dibuka apabila segala ibadat diletakkan atas tapak makrifat dengan Tuhan yang sebenar, ya, atas tapak makna merasakan betul ada zauq qalbi dia dengan Tuhan. Maka dengan firman-Nya, tilik olehmu apa yang di dalam 7 petala langit, dah dibukakan bagimu pintu memberi faham. Kerana engkau mengambil dalil. Sebab mengambil dalil adalah wajib. Berdatang dengan fi'il amar, kulin zuru, unzuru, pandang. Mana wajib bagi insan memandang segala kejadian dia atas dasar untuk mengambil dalil atas kewujudan dan kebesaran. Dan dalam hadis Nabi SAW, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zati. Berfikirlah kamu tentang kejadian atas semua makhluk, supaya kita dapat mengambil hujah, dalil terang atas wujudus sani' atau wujudul mujid, mana orang yang mengadakan segala alam, ada Tuhan punya alam. Itu satu. Mana kita pandang supaya mendatangkan makna jelas kepada kita dalil. Itu segi usuluddin. Tiap-tiap sifat dari 3 wajib. Kita kata sifat apa? Ilmu bagi Allah Ta'ala. Pertama, wajib bagi kita beriktikad al-ilmu merupakan sifatun wujudiyatun, ya, lillahi ta'ala, sifat yang wajib bagi Ta'ala. Dan kedua, wajib kita nafikan yang mustahil, lawan dia, iaitulah al-jahlu, ya, mana sifat yang mustahil, yastahilu ala Allah, mustahil. Dan yang ketiga apa dia? Iqamatud dalil, ni mendirikan dalil, ya, mendirikan dalil bahawasanya segala sifat kesempurnaan Allah Ta'ala, dalil di mana? 2 patah itu. Ya, kalau dalil nakal, Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau dalil akli, 2 patah aja. Apa dia? Dalil wujud Tuhan, kidam, baka, ya, sampai akhir, iaitulah udusul alam, baharu alam, tu saja. Ya, maknanya kebaharuan alam ini menunjuk jelas
kepada kewujudan Allah Ta'ala yang bersifat dengan segala kesempurnaan. Jadi kita pandang daripada wujud alam, mana alam ini menunjuk, dia panggil dalil mazhar. Kalau sufi dia panggil mazhar, itu jalan untuk membina akidah dengan dalil. Kalau jalan untuk membina mahabbah itu dengan musyahadah, dengan kashfil musyahadah dan syuhud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua peringkat. Jadi di sini so kita memandang sebagai pandang yang ada makna yang besar pendidikan kita, iaitulah terrasanya, terkesannya di kalbi insan kewujudan zat yang maha agung, yang setiap saat huwa fi sya'n, di dalam urusan pentadbirannya, sehingga tidak boleh bergerak dan tidak boleh diam sesuatu benda melainkan semua berkait dengan dia, dengan iradahnya, dengan kodratnya, dengan ilmu dia. Maka jelas semua ini merupakan bayangan, membayangi ataupun mencerminkan kewujudan dan kebesaran dia. Lepas tu dia kena top up dan sentiasa dengan zikrullah, zikrul nur. Bila kita pandang saja kepada langit bumi, kalau kalbi kita tak pergi ke dia, maka dia ghaflah dan lain. Kalau dia ada zikrullah, sentiasa memandang kebesaran dia, maka lagi terang. Dia terang, lagi jelas. Ya, bila terang jelas itu merupakan satu kelazatan dalam konteks memandang. Kalau kita pandang dia sama gelap, dia susah tahu jelas kan. Mata dia kurang jelas gitu kan. Tapi kalau terang jelas, seronok. Begitulah ruhani kita. Seronok apabila jelas memandang kebesaran dan keagungan dia, terserlah di dalam setiap saat. Ya, telah dibukakan bagimu pintu fahmin, pintu faham, kerana engkau mengambil dalil daripada segala yang dijadikan ke makhluk, termasuk diri kita. Dan tiada dikata, Tuhan tak kata mana unzurus samawat, tilik oleh kamu 7 petala langit, pandang langit je. Tak, kalau pandang langit tak ada apa-apa ni, sekadar zahir, semua orang lain pandang, supaya tiada ia menunjuk akan dikau atas keadaan segala ajram, iaitu aghyar bagimu, dan dalamnya itu jauh. Manakala disuruh pandang kepada makhluk sahaja, tidak kepada apa yang ada di dalam itu sebenarnya, maka itu menjadi hijab. Itu dipanggil hijab wa ainul zulmah, kegelapan. Sebab kalau mata kita buka, mata luar saja, mata dalam tak buka, maka dia berada dalam kegelapan. Insan itu duduk dalam gelap apabila mata dalam tidak berfungsi. Dibuka mata luar saja, mata dalam tak nampak. Mata luar melihat makhluk, mata dalam melihat tuan makhluk. Mana besar antara? Al-basar la yara illa al-khalq, wal basira la tara illa al-haqq. Mata luar dia tidak pandang melainkan makhluk, mata dalam dia tak pandang melainkan tuan. Cuma pandangan luar dalam berbezalah. Pandang makhluk cara makhluk, pandang Tuhan cara Tuhan. Yang dimaksudkan memandang Tuhan bukan memandang mata kepala, dipanggil muraqabah dan syuhud akan dia. Kalbi kita ada injizab, tertarik kepada dia dengan nur yang Tuhan cempakkan dalam kalbi tadi. Itu di antara dua perkara. Mana kalau tuan-tuan ataupun kita nak berjalan dalam alam ini dengan nur Allah Ta'ala, maka sila buka dua mata. Siapa buka satu mata je, dia akan rosak kan? Confirm dia akan babas. Maka tertariklah ia kepada makhluk yang tidak ada hakikat. Sebab tu dalam ayat ni tengok dia, Tuhan suruh kulin zuru maza fis samawat. Dia tak kata kulin zuru unzuru ila samawat. Mana kalau dia unzuru ila samawat, mana membina hijab. Kalau memandang unzuru maza fis samawat, itu membuka hijab, membuka hijab kalbi. Bila kita pandang maza fis samawat, apa yang ada dalam langit ini, itulah daripada segala ibarat pengajaran-pengajaran, makna dalail wal mazhar, tanda yang jelas kebesaran dia. Yakni telah menyuruh Allah Subhanahu wa taala dengan menilik dalam segala yang diadakannya, tiada bagi zat yang diadakannya. Faham tu?
Mana tuan tu tilik benda yang ada di dalam tu. Bukan tengok kaca cermin, tapi tengok yang ada dalam cermin. Kalau seseorang melihat kaca cermin, dia akan terdinding dari gambaran yang ada dalam cermin. Faham? Tonton balik gang, tengok cermin, ambil cermin kat rumah tu. Tengok, fokuskan 100% pada kaca cermin tu. Pandang kaca dia, tak nampak gambar dalam. Balik kan tengok. Kau rumah kata apa kerja bang, kau balik tengok cermin ni. Ya. Kita fokus kepada ain cermin, dia tak akan nampak, dia tak akan perasan dalam gambar dalam tu. Yang kita nampak, kita tengok cermin terus nampak gambar. Sebab apa? Sebab kita meninggalkan melihat kaca cermin. Betul? Ya, 10 tahun kita tengok cermin macam ni, betul? Kita tengok terus dalam ni. Kan? Kita tengok terus tengok gambar dalam, wajah kita dalam tu. Kita ambil cermin, nampak wajah terus. Mana apa? Kaca kita tak pandang. Macam tu lah maksud hati para awliya dengan Tuhan dia tu. Sab dia dengan Tuhan dia tu. Ya, dia tak tumpukan kepada mazhar kaca luar ni. Kita banyak kan tertumpu dengan luar. Kita pandang yang luar, terhijab yang dalam. Kalau pandang yang dalam, terhijab yang luar. Itu keadaan dia. Ya, anta ma'al aqwan. Anta ma'al aqwan ma lam tusyahid al-muqawwin. Engkau akan bersama dengan makhluk selama kalbi kamu tidak dibuka menghadap Tuhan kamu. Ya, dia terikat dengan makhluk, berjalan makhluk. Ya, bila tiba pop nak mati nak menghadap Tuhan, berat tak? Kalau hati dia dengan Tuhan sentiasa, nak balik senang. Ya, nak bina jalan balik, siapa nak balik mudah, ni jalan dia. Sentiasa kekalkan hati dia daim. Itu dia panggil salatul daim, sembahyang daim. Yang dimaksudkan ialah dawamul qalbi atau hudurul qalbi ma'allah, ya, secara dawam, kekal hati dengan Tuhan secara, maknanya berpanjangan, tak putus, fi kulli lamhatin wa nafasin. Allah. Kerana bahawa dalam demikian itu jauh daripada Allah Ta'ala. Ya, kalau kita menilik kepada zahir ni dengan tidak menilik dalam dia hikmah tadi, dia akan jadi jauh, imbiat, itu jauh dengan Tuhan. Sebab menilik kepada barang yang lain daripadanya, menilik bil wasirah dengan mata dalam kepada barang yang lain daripadanya, daripada Allah Ta'ala, apa dia makhluk ni lah. Dan tiada diharuskan demikian itu. Tiada diharuskan demikian itu. Dia suruh kita tilik apa? Kepada dia. Jangan berhenti memandang kita tadi kepada makhluk. Sebab dia kata apa tadi? Abahadakah antanzura ilama fil mukawanat wa ma azina laka antakifa wa ma azina laka antakifa ma'al mukawanat. Kalau tak izin tu, apa makna? Dia tak bagi kita letakkan hati kita berhenti pada makhluk, baru dia boleh sampai. Rasulullah SAW sampai ke hadrat Tuhan dalam Isra Mi'raj, Rasulullah berhenti dan tiap-tiap benda yang kusyifa dibukakan satu-satu. Rasulullah berhenti tak? Tak berhenti. Rasulullah tanya je. Bahkan dia memanggil pun Rasulullah tak jawab. Kan? Ya Muhammad anzilni as'alu, halumma ya Muhammad anzilni as'alu, berhentilah ya Muhammad, ya, aku nak bertanya sikit. Rasulullah jawab pun tidak, paling pun tidak. Cuma Rasulullah report dekat Jibril. Siapa tu Jibril? Itulah panggilan Yahudi, ya, laknatullah, yang dilaknat oleh Ta'ala. Sekarang kita nak mengganas lebih tua daripada binatang, ya. Tengok, maknanya Rasulullah tak paling. Kalau Rasulullah kata kau paling je Jibril, habis umat kau ikut Yahudi, ya. Kalau paling je, tak usah kata berhenti, paling pun tidak, ya. Tak usah kata berhenti kejap, awak capa tak ada. Sebab kita kena faham, menuju jalan Allah, untuk sampai kepada Allah, usul ilallah, mana masuk dalam maqamul ihsan yang ada dalam dia muraqabah wal musyahadah. Jangan kita berpaling ke kiri ke kanan. Kalau kita paling kiri kanan, dia habis. Dalam ibadat betul juga. Kita nak buat ibadat kan, ujian kita, awak ni gini-gini, kita layankan orang habis. Kalau kita nak apa, nak pergi, nak tutup aurat contohnya tadi, ya,
Nanti orang kata tak panas ke, macam-macam dia kata. Ya, maknanya terus jangan paling. Kalau kita layan ni, kita sangkut menuju jalan Tuhan. Minta maaf, jangan toleh kiri kanan. Jalan kita jelas dipandu oleh Al-Quran dan hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus saja. Ya, tak pun nak kata apa pun dah diam. Jangan layan, kita layan Nabi. Apalagi kalau kita berpaling, apalagi kalau kita singgah. Singgah ambil jawab dia. Selama mana dia singgah kan? Islam Erat kan, saban tahun kita sambut, kita tengok bermacam-macam tayangan yang dibuka. Tengah berjalan tengok orang sabit badinan, sabit umur naik, sabit tumbuh. Nabi tak berhenti tanya, tak apa dia boleh cerita. Atau dalam perjalanan suluk itulah, apa saja mukasyafah dibuka, dia jangan berhenti seronok dengan benda tu. Dia repot dengan mursyid akan tafsirkan benda tu dan tengok keadaan zikir. Ya, jangan berhenti. Nampak wah, pum tu buka alam kubur tu, buka alam tu, dia seronok. Jangan. Ya, kita nak seronok satu je, dengan dia je. Ya, seronok dengan Tuhan, bukan seronok dengan hamba Tuhan, dengan barang ciptaan Tuhan yang tak ada hakikat dan wujud hakiki satu tunggal dia je. Ya, bi falyafrahu, dengan aku hendaklah kamu berseronok. Seronok apa tu? Memandang ya akan kebesaran keagungan. Sebab kalau dibuka tuan-tuan, dia seronok ni masya-Allah. Tak boleh nak dibayangkan jadi. Jamal, jalal Allah Ta'ala. Nabi Yusuf punya jamal pun orang teriris tangan, putus tangan. Macam mana nak katakan, nak bayang ulama wali kata, kalau kata buka dengan jamal Allah Ta'ala, jalalullah, masya-Allah, maka nak terbuka dia jangan berpaling, tumpu betul-betul, tawajjuhkan qalbi kita, wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Ia ini telah menyuruh Allah Ta'ala dengan menilik kepada segala yang dia ada tadi. Ya, yang ini apa dengan firman tadi yang telah tersebut, maka nyatalah dengan jumlah barang yang telah terdahulu itu. Ya, dari firman Allah Ta'ala apa? Qudin zuru maza fis samawati wal ardh. Sila perhati apa yang ada dalam kejadian langit dan bumi, supaya kita nampak kebesaran dia lagi terang, lagi terang. Ya. Habis. Kemudian al-aqwan. Kalau kita pak bana bi jumlatil ma taqaddama annal al-aqwan sabitatun bi isbatih wa mamhuwatun bi ahadiyati zatih. Iz kullu syai'in minhu bada wa ilaihi ya'ud. Allah. Al-aqwan, apa dia aqwan? Makhluk semua ni. Ya, aqwan jamak dia kalimah kaunin. Bila kaun dia ada apa? Mukawwin. Kalau kita ni kita panggil makhluk, maka Tuhan dipanggil khaliq, tergu dia. Makhluk mana allazi khuliqah. Ya, makhluk mana yang dijadi. Maka ada sana allazi khalaqah, yang menjadi, dipanggil khaliq. Kalau kita pandang di sifat takwin, mana dia mengurus, menjaga, dipanggil kita ni apa? Aqwan. Dipanggil kaun, benda yang dalam rintahan dan kawalan Allah Ta'ala. Maka Tuhan dipanggil mukawwin, orang yang mengurus benda itu, segala-gala. Jadi al-aqwan sabitatun bi isbatih wa mamhuwatun bi ahadiyatiz zati. Segala kaun, segala makhluk ini daripada zatnya, kita pandang pada hakikat diri kita asal apa? Adamun mahdun, ketiadaan sekali-kali. Ya, yang ada asli tunggal dia je. Wujud Allah Ta'ala dipanggil apa? Wajib. Wujud makhluk mungkin. Wajib apa makna? Bukan wajib syar'i, wajib pada akal lagi. Apa makna wajib akal? Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu ay intifa'uhu. Barang yang akal tak terima ketiadaan dia, dia mesti mawujud. Itu wajib. Ada pun wujud semua makhluk dipanggil mungkin. Apa makna harus? Ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Barang yang akal terima ada pun tak ada, tak ada pun tak apa. Itu taraf kita. Ada boleh, tak ada pun tak apa. Tiba-tiba ditaksis oleh iradat Tuhan, memilih kita dapat menumpang sementara saja di dunia ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Ta'ala. Ya. Sebab apa? Sebab apa syukur besar kita dapat? Boleh kenal dia kan.
Lepas tu Sayyidina Ali kata apa? Aku tidak minat masuk ke syurga ya dalam waktu aku mati waktu kecil. Mati kecil, budak belum balik terus syurga kan. Aku tak minat macam tu, kata Sayyidina Ali. Tapi minatnya, aku minat aku dibesarkan sehingga aku mengenal Tuhanku dan aku masuk syurga dengan atas kita, aku kenal dan taat pada dia. Itu maksudnya. Maksudnya apa? Dan makrifat tu benda besar. Tu. Sebab tu jadikan kita untuk mengenali dia. Jadi segala makhluk di dalam zatnya dipanggil adamun mahad. Adamun mahadun ketiadaan ya pada hakikat, iaitu tetap ia dengan sebab ditetapkan. Ini dipanggil sabitatun tadi terjemah itu. Tetap ia dengan sebab ditetapkan. Kita tetap ada sekarang ni, tak mati lagi. Siapa tetapkan kita wujud? Dia ya. Ditetapkan makna kita punya kewujudan dalam kawalan. Dia yang mengawal, kita dikawal. Dan hapus ia dengan ahadiyah zatnya. Dan terpadam kewujudan makhluk pada pandangan arif billah bila ditajalikan ahadiyah. Ya. Kita pandang asal benda ni. Sebelum ada makhluk, kanallahu wala syai'a ma'ah. Kembali pada asal, tengok. Sebelum ada makhluk, kanallahu, telah ada Allah Ta'ala, wala syai'a ma'ahu, dan tak ada satu pun serta dia, ahad. Tu ni cara para arif billah memainkan kalbi dia supaya dia dapat fokus satu. Pandang asal balik, hilang semua. Allah nampak tunggal Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Bila kita pandang kepada dia, tenggelam yang lain, tu maksudnya. Kerana tiap-tiap satu daripadanya jua permulaan dan kepadanya jua kembali. Sebab satu adalah dari dia, kita dari dia, kemudian sekarang dengan dia ya, kemudian balik pada dia balik ya. Itu maknanya iz kullu syai'in minhu badah wa ilaihi ya'ud ya, daripada dia kita datang, kepada dia kita kembali. Sebab kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna, sungguhnya kita semua, lillah ay milkun lillah, milik Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena rasakan kita dimilik, bukan kita memilik ya. Jangan rasa kita memilik, tapi kita rasa kita dimilik. Inna lillah, sungguhnya kita ni milik Allah Ta'ala. Wa inna, dan sungguhnya kita semua ni ilaihi, kepada Allah Ta'ala rajiun, akan kembali. Tunggu masa itu ni, semua dah siap. Dan masa tu makin lama makin dekat, bukan makin jauh. Kullu atin qarib, tiap-tiap akan datang makin dekat, makin dekat ya. Maknanya kematian makin hampir. Maka dirahsia kenikmatan dalam kematian apa yang dirindui oleh para wali-wali kekasih Allah Ta'ala. Sebab di sana bila padam dia sini, kita akan terbuka di sana ya, nikmat paling besar dengan dia, melihat wajah dia, zat yang maha agung, yang laisa kamitslihi syai' ya. Mana kena mati dulu. Begitu di dunia ni, kita kena matikan dulu baru boleh jumpa. Ni cara nak memati dan ni ya. Nampak tak unsur kematian sini? Matikan pandangan makhluk tu tadi dengan memandang kepada dia, jangan berhenti kepada makhluk. Itu maksud mati. Bila mati baru terbuka. Lepas Nabi Ibrahim cerita yang masyhur kan, bila malaikat maut nak ambil nyawa dia, dia kata ada kekasih nak ambil nyawa kekasih. Dia sound malaikat maut. Malaikat report ke Tuhan, Ibrahim kata macam ni, Tuhan. Tuhan kata ada kekasih tak nak jumpa kekasih. Habis terus. Ya, itu Tuhan bantai TKO terus. Ada kekasih tak nak jumpa kekasih. Bila malaikat mau cerita Nabi Ibrahim kata apa? Sekarang juga kau tarik nyawa aku, jangan tangguh lagi. Sekarang je sah. Ya. Bermakna bila mati jasad pun pergi sana. Begitu juga pandangan rohani. Bila kita matikan dengan alamil mulki, dia akan naik alamil malakut wal jabarut. Maknanya bila pandangan kita matikan keperasanan pada makhluk, maka keperasanan makrifat ketuhanan akan dibuka. Iaitu nikmat paling besar ni. Maka di sini yang ditegaskan, jangan kita tersangkut pandangan makhluk. Lepaskan pandang kita terus ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana akan disediakan berbagai-bagai nikmat besar. Ya. Kerana tiap-tiap suatu daripadanya jua, daripada Ta'ala, semula minallah permulaannya, dan kepadanya jua kembali ya. Wa inna ilaihi raji'un, kepada dia kita akan kembali. Dan jikalau tetap ia nasaya tiada ahadiyah, dan lagi ada yang demikian itu berbilang, kalau kita ni tak dipanggil apa,
mamhu watun, terhapus. Jawab dia berbilang pula. Tuhan kekal, kita pun kekal. Bukan. Habis itu kekal syurga neraka itu 10 perkara. Itu kekal arid lain. Kekal yang datang sekira-kira dikekalkan dengan oleh Allah Ta'ala dengan kehendak dia. Kalau dia nak padamkan boleh. Memandang kuasa mutlak Tuhan, kalau dia nak padamkan syurga itu boleh, dia nak padamkan neraka boleh. Dan memandang pada kuasa besar Tuhan, kalau dia nak hidup kita atas dunia tak mati-mati boleh, boleh. Tapi semua dia dah janji, dia akan dah susun siap. Ya, proses dia ada. Semua akan balik ke sana, balik dihisap dan sebagainya, akan diletakkan 2 tempat yang khas. Nikmat sebenar dan azab sebenar di sana ada. Maka tiada sah mengambil dalil dengan Adam yang hafuz atas sujud yang kekal. Masya Allah. Ini pandangan sufi dan sebab apa dia telah nyata ni. Dan terbunyilah ahadiyah. Apa terbunyi? Tersembunyi, akhfa. Dan zahirlah ya wahdaniyah. Ahadiyah ketunggalan, wahdaniyah daripadanya. Keadaan dia yang tunggal maknanya, ya, dengan kejadian makhluk semua ni, dan dengan dia keadaan tiap-tiap sesuatu, dan tiada satu mana dengan Allah Ta'ala adanya satu dia yang menjadi ijad, ya. Dan dia juga yang i'dam, meniadakan, sebab semua daripada dia. Kerana suatu hakikatnya itu makdumun mafqud. Kena hakikat segala makhluk selain Ta'ala itulah makdum, asal dia tak ada, ya. Itu. Maka ia jua awal dan akhir. Dia jua Allah Ta'ala awal bila tidak, akhir bila intihak. Mana Allah Ta'ala yang awal tiada permulaan bagi kewujudan dia. Sebab tu Tuhan tak ada suap beranak kan. Yang ada suap beranak ni kita, ya. Suap beranak tahu mana? Hari mula kita lahir, mana keluar daripada tak ada kepada ada. Asalnya tak ada, kemudian baru dia pergi muncul. Ada pun Allah Ta'ala bukan macam tu. Dia tidak beranak dan tidak diperanak. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak diperanakkan, makna dia qadim sekali kala, ya. Dan dia tidak beranak, mana tidak ada satu benda yang dibangsa pada dia. Dia ahad tunggal. Dan zahir terang, dan juga dia batin tersembunyi. Ya, bagi ahlillah dia terang, bagi orang yang terhijab dia tersembunyi. Ya, dalam semua sesuatu tu batin dia menunjukkan kewujudan Allah Ta'ala. Dan bila disingkap hijab, terang wujud Allah Ta'ala, ya, mengatasi segala yang lain. Dan itu pada tiap-tiap satu itu amat tahu, dia amat berkuat kuasa. Adalah zat yang maha sempurna, yang maha dahsyat, yang disuruh kita dekatkan diri sehampir yang boleh. Fa'ilatun, satu lagi, ketahui alimu bahawasanya mata hatimu tiada terbuka ia melainkan kemudian daripada menghilangkan tabiat. Mata hati kita ni tuan, mutiara besar ni, semua ada. Dan dia telah pernah mendapat nikmat paling besar di alam zarri dulu, dibuka hijab oleh Allah Ta'ala. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tidakkah aku ni Tuhan kamu? Semua jawab sama je. Roh orang beriman, roh orang tak beriman pun berketiga itu sama jawab. Sebab apa? Tidak ada sebarang kekotoran di sana. Syaitan, nafsu tak ada di sana. Alam dulu bersih, alam roh. Yang ketiga itu jawab sama. Tapi bila dia turun atas dunia ni, Tuhan uji, banyak dah terbalik, ya. Dipakaikan dengan sangkar luar ni, macam-macam. Dia jaga sangkar luar kan. Dia solik sana, dia jaga sana. Padahal yang dalam tu yang besar dia tak dijaga. Rohani tu yang layak mengenal dia. Maka sini melainkan kemudian daripada menghilangkan tabiat. Sebab bila kita sucikan balik tabiat radiah, ya, nafsu yang tak elok, maka Tuhan akan buka balik, ya, daripada segala khayal wahmin, ya, khayal-khayal yang dibangsakan pada waham. Sebab benda hidup sebenarnya khayalan dan wama hayatuna illa mataul gurur. Mata benda yang banyak manusia tertipu. Bayangan dia tak ada hakikat, ya. Sedap-sedap waktu hilang, sedap hilang, itulah dunia ni. Kemudian waham perasaan dia, padahal tak ada hakikat dia. Dan apabila mati hatimu wal ayazabillah, di bawah tutup wahmin. Waham apa tuan yang besar kali? Kita waham, kita ada perasaan rasa, tak ada hakikat, sebenarnya benda tak betul. Berasa-berasa, ya. Tu seolah-olah makhluk ni memberi manfaat, seolah makhluk ni boleh memberi mudarat. Itu waham. Kena buang benda tu. Yang memberi sebenar Allah Ta'ala manfaat.
Ya, al-mudar, mudarat punya hakikat dia yang dah susun. Tapi bila kita tak nampak dia, kita perasan makhluk itu terhijab. Akhirnya kita duduk dalam keadaan terombang-ambing makrifat dengan Allah Ta'ala. Waham dia tarik kuat ni. Kalau nur makrifat tak kuat, waham dia tarik. Zulmatul wahmin, ma qadaka syai'un misrul wahmi. Tidak ada satu benda yang kuat menarik seumpama waham. Ya, dia berjalan kat kubur dia lari waham kuat. Ya, punya Pontianak pun tak ada apa pun. Dia waham ni, benda tak ada. Ya, dia berjalan-jalan, lepas tu dia lari kami kuat. Orang kata apa? Dia kata ular. Besok bagi tengok rupa tali sabut yang dia sepak. Ini ular. Ya, dia nak buang air kecil tak tahan, perut sakit. Dia tandas luar dulu kan. Dia turun je ke mana naik balik kan. Dia kata ada harimau. Ya, dia dengar suara harimau. Hilang sakit perut dia. Besok pagi tengah hari dia dengar lagi suara tu. Mana pula suara harimau yang sama ni? Rupanya bawah tangga tu ada lubang. Musim bertara, jadi angin tiup kuat, dah tekanan pada lubang tu berbunyi. Ni suara mana tadi? Itu dia panggil apa tu? Wahmun, perasaan, persangkaan, bukan hakikat. Tak ada apa pun. Jadi yang rasa seorang makhluk memberi apa tak, itu waham. Hakikat al-mu'ti huwa Allah. Ismun minal asma', nama daripada nama Tuhan ialah mu'ti, dia memberi. Kenapa dia beri tiap-tiap saat kita macam-macam pemberian kita tak perasan? Sebab waham. Kita faham seolah benda lain. Ini nak pulihkan balik, nak adjust balik steering, nak elemen, nak balancing balik biar jalan terus. Allah. Maka hatimu itu di bawah tutup wahmin, waham nasaya, tidak boleh, tiada jatuh bagimu melihat hakikat. Takkan terbuka hijab, takkan terbuka makrifat sebenar selagi waham itu tidak dibuang. Sebab itu dia kena tembak banyak dengan nur zikir. Allah, 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 Allah. Dia je yang menjadi dia apa? Allah. Yang memberi apa? Allah. Yang menarik dia apa? Allah. Semua dia je. Pum, balikkan balik kepada dia balik. Dan jikalau jatuh, ia adalah umpamanya tiada hakikat. Ya, kalau nampak zahir macam buat, tak ada hakikat sebenarnya. Dia macam postman lah sebenarnya. Nampak postman ulur surat tu, dia punya surat tu, bukan surat orang lain. Dia sebab antau je. Ya, hakikat surat tu surat orang lain. Itu maksudnya ayat. Dan ketahui alimu bahawasanya, ketahui alimu pula bahawasanya yang terlebih besar barang yang menolakkan ia akan dikau daripada istiqamah dan ikhlas itu puji manusia. Ini akan datang dibincangkan ni. Di antara manusia yang sebab dia terjauh dari Tuhan, banyak ni di antara dia. Bila ada dalam kalbi dia minat orang puji, habis kan? Bahaya besar. Mana bila kalbi kita ada suka je kepada dipuji, dibesarkan, disanjung, dimuliakan, maka orang itu akan tertutup jalan makrifat dengan Allah Ta'ala. Ya, sebab dia kena buang benda tu. Ya, sebab tu para kekasih Allah Ta'ala di kalangan arifin, para awliya, ya, dalam kalbi dia apa? Dia tidak minat orang kenal dia. Dia buang perasaan kita nak terkenal, buang benda tu. Ya, kalau Tuhan kenalkan tak apa. Ya, sebab Rasulullah SAW itu sifat dia. Ya, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku penghulu anak Adam Nabi, tapi aku tak berbangga-bangga. Maksudnya apa tak bangga? Tidak minat supaya ia terkenal, dimasyhurkan tak. Tetapi siapa yang lebih masyhur, Allah Ta'ala masyhurkan, tak ada orang lebih masyhur daripada Rasulullah SAW. Ya, bahkan sebelum ada lagi dan nama terpampang di langit. Sehingga Nabi Adam bertawassul dengan Rasulullah SAW. Nama siapa yang kau rangkaikan dengan namamu ya Allah, itu nama kekasihku. Rasulullah belum wujud lagi kan ni. Yang belum lahir ke dunia lagi, lebih masyhur. Tidak ada yang lebih masyhur daripada Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tak minta benda tu. Dan Rasulullah tak ajar kita ke arah tu. Ya, kosongkan hati kamu daripada makhluk, kita dengan Tuhan baru selamat. Kalau ada dalam kalbi kita perasaan suka je dipuji, suka terkenal, habis terpotong. Sebab suka nak beri dekat Tuhan. Ya, farah kita, seronok kita dengan Tuhan, bukan dengan makhluk. Tapi bila dia pergi dengan makhluk, dengan Tuhan dia kosong. Dia tidak ada connect kita dengan Tuhan. Kalau tak ada, dia bahaya besar ni. Kemudian kita nak tengok kita ni ada tak sifat tu, tengok lawan dia lah. Kita ni suka dipuji tidak, kita tengok. Kalau orang caci kita, kita rasa apa tu? Ya, kalau orang kutuk kita, orang maki kita, kita rasa apa? Ya, tak ada rasa apa? Alhamdulillah, okey, itu cantik. Tapi kalau orang kata kita terperanjat, makna dia nak puji itu. Ya, itu kan ada. Sebab makna ikhlas bila sama, ikhlas roh ibadat, dan bila roh ikhlas dia, amal tu diterima. Maka tanda dia apa? Istiwa uzammi wal madhi minal ammah.
Sama je bagi dia. Orang puji dia pun tak rasa apa, orang caci dia pun tak rasa apa. Sebab apa tak rasa apa? Sebab kalbi dia bukan dengan makhluk. Kalbi dia sudah naik alam min malakut. Dia berurusan dengan Tuhan, bukan dengan makhluk lagi. Bagi dia makhluk puji tak rasa apa, makhluk caci pun tak rasa apa. Sebab kalbi dia tak diberikan dengan makhluk. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada dalam kalbiku melainkan dia. Apa dia cantik. Tapi kalau kalbi dia ada orang, orang puji dia seronok. Bila orang tak beradab, dia macam-macam perasaan, dia peras macam-macam kan. Rugi dan bahaya ya mereka yang menggantungkan hati dengan makhluk. Makhluk kita beri sangkar di sana. Dua saja. Kalbi jangan. Iaitu sifat para awliya. Dia panggil abdanuhum ma'al khalaq wa arwahuhum ma'allah. Jasad mereka sama makhluk tak apa tak. Nak buat kerja masyarakat dalam jangan. Dia kalbiku hanya dengan dia je. Sebab tu suruh kita zikir nafas tu naik dia. Allah, Allah, Allah. Dikekalkan insya-Allah dia akan terbuka berbagai futuhat daripada Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin. Alhamdulillah. Subhanallahumma. Allah.